Datuk Yang Ketua, saya mohon mencadangkan suatu rang undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 untuk mengadakan peruntukan bagi pengenaan dan pungutan cukai barang dan perkhidmatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Datuk Yang Ketua, pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan atau lebih dikenali sebagai Goods and Service Tax GST merupakan satu langkah kerajaan dalam menyusun semula struktur pencukaian negara. Di dalam mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi, negara perlu mempunyai sistem pencukaian lebih telus, efisien dan mesra perniagaan. GST yang dicadangkan bukanlah merupakan cukai baharu. GST akan menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang sedang dilaksanakan sekarang. Langkah pemansuhan cukai jualan dan cukai perkhidmatan ini diambil kerana cukai jualan dan cukai perkhidmatan didapati mempunyai banyak kelemahan yang berpunca dari sistem pencukaian itu sendiri. Antara kelemahan yang dikenal pasti adalah elemen cukai atas cukai yang menyebabkan pengguna terpaksa membayar harga yang lebih tinggi dan aktiviti pemindahan harga dengan izin transfer pricing yang memberi kesan kepada kutipan hasil negara. Kelemahan ini sebenarnya memberi kesan negatif bukan sahaja kepada negara tetapi juga kepada pengguna. GST telah terbukti sebagai satu sistem pencukaian lebih efektif dan efisien serta mempunyai banyak kebaikan. Berdasarkan alasan itu juga, didapati sebanyak 160 buah negara di dunia telah melaksanakannya. Datuk Yang Ketua, rang undang-undang ini mengandungi 15 bahagian yang merangkumi 197 fasal termasuk 4 jadual. Peruntukan-peruntukan dalam rang undang-undang ini diringkaskan seperti berikut. Bahagian 1, fasal 1 hingga 4 bertujuan memperuntukkan perkara permulaan di mana antara perkara pertama yang diperuntukkan adalah tentang apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan dalam konteks pengenaan GST. Perniagaan yang dimaksudkan adalah termasuk apa-apa perdagangan, profession, pekerjaan atau apa-apa aktiviti serupa yang lain, sama ada bagi keuntungan wang ataupun tidak. Namun begitu, maksud perniagaan tidak meliputi pekerjaan di bawah kontrak perkhidmatan dan hobi. Selain itu, maksud perbekalan barang atau perkhidmatan juga diterangkan di samping menyenaraikan perkara yang dikira sebagai pembekalan barang atau perkhidmatan di dalam jadual pertama dan juga menyenaraikan perkara yang bukan pembekalan barang atau perkhidmatan di dalam jadual kedua. Bahagian 2, fasal 5 hingga 8 berkaitan dengan pentadbiran GST, terutamanya tentang Ketua Pengarah Kastam mempunyai pengawasan ke atas semua perkara yang berhubungan dengan GST, keperluan kepada pegawai GST untuk memperkenalkan diri dalam melaksanakan kewajipan. Semua pegawai GST adalah pejabat awam dan kerahsiaan maklumat. Bahagian 3, fasal 9 hingga 18 mengandungi peruntukan mengenai pengenaan dan skop GST. Bahagian ini disediakan bagi menjelaskan dengan teliti dalam keadaan mana GST boleh dikenakan dan kadar GST yang dikenakan. Menteri Kewangan diberi kuasa untuk menetapkan kadar GST di mana ianya perlu dibuat melalui satu perintah yang disiarkan di dalam warta dan dibentangkan di Dewan Rakyat. Berdasarkan pada pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan bajet 2014, kadar GST yang dicadangkan adalah 6%. Kadar ini adalah yang terendah di kalangan negara ASEAN. Selain itu, peruntukan mengenai penentuan masa pembekalan, tempat pembekalan, layanan GST ke atas pembekalan perkhidmatan yang diimport, penentuan negara tempat pembekal atau penerima perkhidmatan, penetapan kaedah dalam menentukan nilai dan cara pengiraan nilai barang yang diimport juga telah disediakan. Rang undang-undang ini juga memperuntukkan kuasa kepada Menteri Kewangan untuk menentukan jenis barang dan perkhidmatan yang boleh dikenakan GST pada kadar sifar atau dikecualikan dari dikenakan GST. Penentuan ini akan dibuat melalui perintah yang disiarkan dalam warta dan dibentangkan di Dewan Rakyat. Senarai barang dan perkhidmatan yang akan dikenakan GST pada kadar sifar dan dikecualikan dari dikenakan GST
telah diumumkan di dalam pembentangan bajet 2014 yang lalu. Antara barang dan perkhidmatan yang dicadangkan dikenakan GST pada kadar sifar adalah barangan makanan asas seperti beras, gula, garam, tepung dan minyak basah, termasuk bekalan air pipe dan 300 unit pertama bekalan elektrik bagi pengguna domestik. Selain itu, perkhidmatan pengangkutan seperti pengangkutan bas, kereta api, LRT, taksi, feri, bot, tol lebuh raya, serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan juga akan dikecualikan dari dikenakan GST. Ini termasuk jual beli dan sewaan rumah kediaman dan perkhidmatan kewangan yang terpilih seperti insurans nyawa. Langkah diambil kerajaan ini sebenarnya bagi menjadikan GST yang dilaksanakan kelak bersifat progresif di samping membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Bahagian 4 fasa 19 hingga 32 memperkatakan perkara berkaitan pendaftaran. Peruntukan telah digubal adalah berkenaan pendaftaran secara mandatori dan pendaftaran secara sukarela bagi mana orang yang ingin mendaftar. Bagi tujuan pendaftaran, sesuatu perniagaan wajib berdaftar sekiranya nilai jualan tahunan melebihi tahap threshold yang ditetapkan iaitu RM500,000 setahun. Manakala perniagaan yang jualan tahunannya kurang daripada tahap threshold tersebut, mereka tidak perlu berdaftar, tapi dibenarkan untuk berdaftar secara sukarela. Ini bermaksud perniagaan kecil tidak akan terbeban dengan kos permulaan dan pematuhan GST. Kuasa penetapan tahap threshold ini diberikan kepada Menteri Kewangan dan ianya perlu dibuat melalui satu perintah dan disiarkan di dalam warta. Selain itu, peruntukan berkaitan pendaftaran secara berkumpulan, pendaftaran bagi perkongsian, pertubuhan dan organisasi yang serupa dan pendaftaran bagi cawangan atau bahagian juga telah digubal. Bahagian 5 fasa 33 hingga 53 membuat peruntukan mengenai perakaunan, tafsiran, mendapatkan semula cukai dan sebagainya. Perkara yang digubal adalah berkaitan pengeluaran invoice cukai, keperluan untuk menyimpan rekod selama 7 tahun dan asas perkaunan yang perlu diguna pakai semasa mengakaun cukai pada masa pembekalan. Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, GST bukan merupakan kos kepada perniagaan. Ini disebabkan kerana apa-apa GST yang dibayar ke atas input boleh dituntut semula sebagai kredit daripada kerajaan. Sehubungan itu, peruntukan mengenai kebenaran pada orang kena cukai untuk memotong cukai input daripada cukai outputnya dan menghadkan amount cukai input sebagai kredit untuk bekalan tertentu juga telah disediakan. Kemudahan yang disediakan ini juga akan menghapuskan elemen cukai atas cukai seperti yang terdapat dalam sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan sekarang. Ini bermaksud pengguna akan membayar harga barang dan perkhidmatan yang lebih kompetitif dan telus. Bahagian 6 fasa 54 hingga 55 memperkatakan tentang penubuhan kumpulan wang bagi pembayaran balik GST. Penubuhan kumpulan wang ini atau lebih dikenali sebagai tabung bayaran balik GST akan memudahkan urusan bayaran balik GST dan konsepnya adalah sama dengan tabung yang ditubuhkan di bawah lembaga hasil dalam negeri bagi tujuan bayaran balik lebihan cukai pendapatan. Langkah ini menunjukkan yang kerajaan komited di dalam membuat bayaran balik GST dalam tempoh 14 hari bekerja jika borang cukai dihantar secara elektronik dan 28 hari bekerja jika dihantar secara manual. Ini adalah bertujuan untuk tidak membebankan peniaga di dalam menanggung kos kewangan jika lambat menerima bayaran balik GST. Bahagian 7 fasa 56 hingga 63 bertujuan memperuntukkan perkara mengenai pelepasan pembayaran balik dan peremitan. GST merupakan satu bentuk cukai kepenggunaan yang mana ianya akan dibayar apabila seorang itu membuat pembelian ataupun berbelanja. Selain itu, semua peniaga yang layak juga perlu mengenakan GST ke atas bekalan barang atau perkhidmatan yang dibuat mereka. Namun begitu, dalam keadaan tertentu, Menteri Kewangan boleh memberikan pelepasan kepada mana-mana orang daripada membayar GST ataupun mengenakan GST. Sebagai contoh, pelepasan akan diberi ke atas perolehan barang yang dibuat oleh Jabatan Kerajaan. Senarai mereka akan diberi pelepasan ini akan dibuat melalui perintah yang disiarkan dalam warta dan dibentangkan di Dewan Rakyat. GST sebenarnya mempunyai mekanisme tersendiri untuk merangsang sektor ekonomi yang terpilih
Seperti kita sedia maklum, industri pelancongan merupakan salah satu industri penting dalam perkembangan ekonomi negara. Di dalam memastikan perkembangan positif industri pelancongan, terutamanya dalam menjadikan Malaysia sebagai destinasi membeli belah utama dunia, peruntukan mengenai skim bayaran balik pelancong telah disediakan. Melalui skim ini, pelancong yang beli barang di kedai yang diluluskan dan seterusnya membawa keluar barang tersebut boleh menuntut balik GST yang telah dibayar ke atas barang tersebut. Tuntutan bayaran balik boleh dibuat di lapangan terbang antarabangsa dan bayaran balik ini akan diproses dan dibawa oleh ejen bayaran balik dilantik kerajaan. Bahagian 8 fasa 64 hingga 75 membuat peruntukan mengenai kes khas dalam menjadikan sistem pencukai GST ini lebih mudah ditadbir urus. Perkhidmatan dibuat oleh Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri tidak akan termasuk dalam skop kenaan GST. Ini bermaksud orang ramai tidak perlu membayar GST ke atas perkhidmatan kerajaan di pengeluaran lesen, pasport dan kad pengenalan. Layanan yang sama juga diberikan ke atas perkhidmatan dibuat oleh pihak berkuasa tempatan dan badan kanun berkaitan dengan fungsi pengawal seliaan dan penguatkuasaannya. Kerana sedar bahawa pelaksanaan GST mestilah bersifat mesra peniaga, di mana ianya perlu selari dengan aturan biasa satu jenis perniagaan. Sehubungan itu, peruntukan mengenai pelepasan hutang lapuk, pelepasan barang terpakai, pelantikan dan tata cara bekalan dibuat oleh ejen. Pemindahan usaha berterusan dan usaha sama telah disediakan. Selain itu, skim-skim khas juga diperkenalkan bagi memenuhi keperluan urus niaga yang mempunyai karakter yang tersendiri. Skim-skim khas yang terdapat dalam rang undang-undang ini adalah seperti berikut. Pertama, skim penggunangan. Sekiranya terdapat bekalan ke atas barang diimport yang tertakluk pada skim penggunangan, maka bekalan yang berlaku dalam gudang tersebut tidak akan dikenakan GST. Skim pedagang diluluskan, cukai ke atas barang yang diimport akan digantung, tapi ianya perlu di-account dalam tempoh bercukai berlakunya pengimportan tersebut. Skim penghilang tol diluluskan, bekalan barang siap daripada penghilang tol kepada prinsipal yang berada di luar negara tidak akan diambil kira dalam pengenaan GST. Skim tukang emas diluluskan, orang kena cukai tidak perlu mengakaun GST yang dikenakan ke atas bekalan barang tertentu kepada tukang emas diluluskan. Sebaliknya, tukang emas yang diluluskan tersebut perlu mengakaunkan sendiri cukai tersebut. Skim kadar rata. Skim ini membenarkan orang yang layak untuk mengenakan tambahan kadar rata ke atas balasan bekalannya. Skim ini secara asasnya adalah disediakan ke petani yang belum mencapai threshold. Aktiviti pasaran modal dan skim ini, broker saham dan remisers akan dianggap sebagai satu entiti tunggal bagi tujuan pendaftaran. Skim ini adalah bertujuan untuk mengurangkan masalah yang dihadapi oleh remiser yang majoritinya berada di bawah tahap threshold yang ditetapkan dan jualan tahunan yang tidak menentu. Semua pendaftaran akan dibuat atas nama broker saham. Bahagian 9 fasa 76 hingga 79 bertujuan memperuntukkan peruntukan mengenai ketetapan GST. Sekiranya terdapat peruntukan di dalam rang undang-undang ini memerlukan penjelasan lebih lanjut, terutama berkaitan dengan pemakaian mana-mana peruntukan, Ketua Pengarah Kastam boleh membuat ketetapan umum. Ketetapan umum ini boleh dibuat dan terpakai bagi mana-mana orang atau mana-mana jenis urus niaga. Selain itu, Ketua Pengarah Kastam juga boleh membuat ketetapan awal berdasarkan permohonan yang dibuat oleh mana-mana orang berkaitan dengan apa-apa pengkiraan. Langkah-langkah ini adalah bagi menjadikan sistem pencukai GST lebih telus dan mudah dipatuhi. Bahagian 10, Fasal 80 hingga 87 memperkatakan tentang hal berkaitan penguatkuasaan yang secara asasnya meliputi pemeriksaan, penyiasatan, penggeledahan, penyitaan dan kuasa untuk menahan. Bahagian 11, Fasal 88 hingga 98 mengandungi peruntukan mengenai kenaan penalti bagi kesalahan berikut. A. Menghantar penyataan tidak betul. B. Pengelakkan cukai dan fraud. C. Memperoleh bayaran balik secara tidak wajar. D. Kesalahan berkaitan barang, invoice dan resit. E. Menghalang pegawai. F. Enggan menjawab soalan. G. Memberi maklumat palsu dan H. Bersubahat.
Bahagian 12, Fasal 99 hingga 122 bertujuan memperuntukkan perkara mengenai perbicaraan dan prosiding sebagai contoh berkenaan hal pendakwaan, beban pembuktian, obligasi kerahsiaan, perlindungan pemberi maklumat, penyampaian saman, kompaun dan perintah mahkamah. Bahagian 13, Fasal 123 hingga 153 memperkatakan tentang semakan semula rayuan. Sistem cukai yang adil mestilah mempunyai ruang untuk menyemak semula apa-apa keputusan yang telah dibuat. Sehubungan itu, peruntukan bagi membolehkan Ketua Pengarah Kastam untuk mengkaji dan menyemak semula keputusan yang telah dibuat sebelumnya dan membuat keputusan muktamad dalam tempoh masa ditetapkan telah disediakan. Peruntukan mengenai penubuhan Tribunal Rayuan GST juga telah digubal. Platform yang disediakan ini adalah bagi memberi ruang kepada mana-mana orang yang tidak berpuas hati dengan apa keputusan dibuat oleh Ketua Pengarah Kastam untuk membuat rayuan kepada Tribunal Rayuan GST. Tribunal ini akan mempunyai seorang pengerusi, timbalan pengerusi dan anggota lain Tribunal. Kuasa melantik mereka ini diberikan kepada Menteri Kewangan. Selain itu, Menteri Kewangan juga mempunyai kuasa untuk menentukan saraan tema dan syarat pelantikan anggota Tribunal. Bahagian 14, Fasal 154 hingga 160 menyatakan tentang kawasan ditetapkan. Dicadangkan GST tidak dikenakan di kawasan ditetapkan, iaitu di Labuan, Langkawi dan Tioman. Ini bermakna, selain pelancong, penduduk-penduduk di ketiga-tiga kawasan ini juga secara asasnya tidak perlu membayar GST ke atas pembelian barang atau perkhidmatan. Bahagian 15, Fasal 161, 16 hingga 163 bertujuan memperuntukkan perkara mengenai zon perdagangan bebas. Antara lainan yang dicadangkan adalah tiada GST dikenakan ke atas pengimportan barang ke dalam kawasan tersebut, kecuali ke atas barang yang digunakan dalam kawasan tersebut selain daripada barang bagi tujuan komersial atau runcit seperti yang diluluskan di bawah Akta Zon Bebas 1990. Lainan sama juga akan terpakai ke atas bekalan barang yang berkaitan dengan aktiviti perdagangan yang diluluskan di bawah Akta Zon Bebas 1990 yang dibuat dalam zon perdagangan bebas. Bahagian 16, Fasal 164 hingga 177 memperkatakan tentang peruntukan pelbagai. Antara peruntukan yang disediakan adalah tentang ejen cukai GST dalam memberi kemudahan kepada mana-mana orang untuk mematuhi peruntukan yang terdapat dalam undang-undang ini. Mereka boleh melantik ejen GST bagi mewakili mereka dalam apa perkara berkaitan GST. Melalui peruntukan ini juga, mana-mana orang boleh memohon untuk menjadi ejen GST tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kuasa meluluskan permohonan ini diberikan kepada Menteri Kewangan. Bahagian 17, Fasal 178 hingga 180 menangui peruntukan tentang pemansuhan dan kecualian Akta Cukai Jualan 1972. Ini bermaksud apabila dilaksanakan, cukai jualan akan dimansuhkan. Peruntukan yang disediakan ini juga menetapkan tentang keperluan untuk mengemukakan penyata cukai jualan yang terakhir tidak lewat daripada 28 hari dari tarikh pelaksanaan GST. Bahagian 18, Fasal 181, 182 menyatakan tentang peruntukan mengenai pemansuhan dan kecualian Akta Cukai Perkhidmatan 1975. Ini juga bermaksud yang cukai perkhidmatan akan dimansuhkan apabila GST dilaksanakan. Peruntukan yang digubal ini juga menetapkan tentang keperluan untuk mengukuhkan penyata cukai perkhidmatan yang terakhir tidak lewat daripada 28 hari dari tarikh pelaksanaan GST. Bahagian 19, Fasal 183 hingga 197 memperkatakan tentang peruntukan peralihan. Antara perkara yang digubal adalah tentang layanan GST ke atas bekalan barang dan perkhidmatan tertentu semasa tempoh peralihan tersebut. Sebagai contoh, layanan GST ke atas bekalan telah dibuat bayaran tetapi hanya dibekal selepas tarikh pelaksanaan GST. Peruntukan mengenai kontrak yang tidak mempunyai peluang untuk dikaji semula juga disediakan. Peruntukan ini menyatakan bahawa kontrak tersebut akan dikenakan GST pada kadar sifar untuk tempoh 5 tahun tertakluk kepada beberapa syarat. Di samping itu, bagi mengelakkan berlakunya unsur dengan izin double taxation, iaitu satu barang mempunyai elemen cukai jualan dan GST, maka kerajaan telah menyediakan baran balik khas
Baran balik ini diberikan kepada mereka yang ada memegang barang bercukai jualan semasa tempoh palihan dan cukai jualan tersebut telah dibayar. Rang undang-undang ini juga ada menyediakan jadual bagi menerangkan lebih terpinci tentang satu perkara. Jadual pertama menyatakan perkara berkaitan dengan bekalan-bekalan yang diklasifikasikan sebagai bekalan barang atau bekalan perkhidmatan. Sebagai contoh, bekalan elektrik, air dan gas dianggap sebagai bekalan barang dan bukan bekalan perkhidmatan. Jadual kedua menyenaraikan perkara yang dianggap sebagai bukan bekalan barang maupun bukan bekalan perkhidmatan. Sebagai contoh adalah penjualan perniagaan secara transfer of going concern dan sumbangan kepada KWSP atau PESO. Ini bermakna aktiviti ini tidak dikenakan GST. Jadual ketiga berkaitan dengan kaedah untuk menetapkan nilai bekekalan barang atau perkhidmatan. Jadual keempat tentang senarai perkara yang tidak boleh dirayu pada tribunal rayuan GST. Dengan cadangan rang undang-undang ini, negara kita akan mempunyai sistem pencukaian yang lebih telus, efisien dan mesra perniagaan. Pada masa yang sama, negara juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada hasil daripada cukai pendapatan dan hasil petroleum. Ini disebabkan kerana hasil cukai pendapatan adalah tertakluk kepada keadaan ekonomi pada suatu masa. Bagi hasil dari petroleum, ianya bukanlah merupakan sumber hasil yang kekal selama-lamanya. Selain itu, hasil petroleum diperolehi perlu diurus dengan baik bagi generasi yang akan datang. Pelaksanaan GST sememangnya amat tepat dan kena pada masanya dan dalam mencapai wawasan negara maju berpendapatan tinggi. Tuan Ketua, saya mohon mencadangkan.